Kerajaan Australia mahu mengukuhkan lagi hubungan dua hala di antara negara itu dengan Sabah dalam era pasca pandemik. Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Dr. Justin Lee mengesahkan perkara itu pada pertemuan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor di Menara Kinabalu semalam. Antara isu yang dibincangkan pada pertemuan itu ialah berkaitan pelancongan dan hubungan ekonomi dua hala. Dr. Lee yang memulakan tugas sebagai Pesuruhjaya Tinggi Australia sejak Jun tahun lalu berkata, kerajaan negara itu menghargai hubungan yang sudah lama terjalin dengan negeri ini. Beliau turut menyatakan harapannya agar kerjasama sedia ada dalam pelbagai bidang dapat diteruskan. Hadir sama pada pertemuan itu ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung. Sementara itu, sebanyak 36 kampung di sekitar daerah Beaufort dilanda banjir berikutan limpahan air Sungai Padas yang melepasi paras bahaya hari ini susulan hujan berterusan di kawasan hulu khususnya di daerah pedalaman sejak beberapa hari lalu. Kampung terbabit ialah Batu 58, Batu 60, Batu 65, Jempangah, Binunuk, Balibata, Kuartus SEDB Beaufort, Kuartus Kereta Api, Kampung Melati, Lumatai, Kitalabak, Simpang 4 Chan Furniture, Bakalau dan Bingkul. Berdasarkan laporan Angkatan Pertahanan Awam, Sungai Padas berada pada paras 8.95 meter setakat jam 10 pagi tadi berbanding paras bahaya 8.7 meter dari paras laut. Banjir turut menjejaskan 8 laluan utama di sekitar daerah ini, iaitu Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Balibata, Jalan Kampung Laboy Luagan Sanginan, Jalan Kampung Bingkul College Community, Jalan Kampung Suasa, Jalan Kampung Lago, Jalan Kampung Pintas dan Jalan Simpang 4 Chan Furniture. 3 sekolah iaitu Sekolah Agama Negeri San Suasa, Sekolah Kebangsaan Lago dan SK Suasa turut ditutup akibat banjir. Bagaimanapun, jurucakap APM Beaufort berkata belum ada pusat pemindahan mangsa banjir dibuka setakat ini. Manakala Jabatan Hidupan Liar Sabah JHLS mengingatkan orang ramai supaya tidak memberi makanan, membelai atau mengganggu memerang licin yang ditemui di Taman Tun Fuad, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Pengarahnya Agustin Tuga berkata hewan itu dilindungi di bawah jadual 2 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Beliau merujuk satu video tular menunjukkan pengunjung yang melakukan aktiviti rekreasi di Taman Tun Fuad membelai dan memberi minuman kepada seekor memerang licin yang jinak. Agustin berkata berdasarkan rakaman video itu, haiwan yang dipaparkan ialah memerang licin. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai yang terserempak dengan haiwan yang ditunjukkan dalam video itu supaya tidak mengganggunya. Sebelum ini tular video berdurasi 2 minit 33 saat menunjukkan haiwan itu dilihat jinak dan mendapat perhatian orang ramai. Dalam video itu, orang ramai mengambil kesempatan memberikan minuman dan membelai haiwan terbabit. Berita jenayah, seorang penagih dadah bergelut dengan polis dalam usaha meloloskan diri ketika ditahan kerana terbabit dalam penyalahgunaan dadah di kawasan Batu Payung, Tawau semalam. Suspek lelaki warga tempatan berusia 35 tahun ditahan pada 11.15 minit malam oleh pasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata ketika kejadian suspek yang menyedari kehadiran polis cuba melarikan diri namun segera ditahan. Tambahnya berlaku pergelutan ketika tangkapan dan suspek berjaya ditahan. Pemeriksaan di sekitar kawasan itu menemui satu plastik lut sinar mengandungi ketulan hablur jernih disyaki dadah seberat 5.14 gram. Jasmine berkata suspek bersama dadah yang dirampas dibawa ke IPD Tawau untuk siasatan lanjut. Tambahnya ujian awal selingan air kencing suspek juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Seterusnya, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah S Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 25 Mei ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata perintah berkurung itu meliputi perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Katanya orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dilarang menghampiri atau berada di kawasan diisytiar perintah berkurung antara 6 petang hingga 6 pagi. Tambahnya perintah ini diteruskan bagi memastikan kawasan perairan berkenaan tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing yang melawat Pulau Peranginan. Idris berkata perintah berkurung itu juga bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang menjadi pengguna perairan dan rakyat berada di kawasan daratan S Zone. Katanya ia juga akan memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat serta yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan.
Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.